Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. وسلام على عبادي الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi malam ini dalam pengajian kita kitab Penawar Bagi Hati, yakni ubat bagi hati. Jadi yang dimasukkan ubat di sini adalah ubat rohani. Jadi kita telah selesai pada minggu lepas, bulan lepas, fasal pada menyatakan mata. Dan hari ini insya-Allah Ta'ala, bitaufiqillah Ta'ala, kita akan masuk pada fasal yang kedua. Fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain. Telah berkata musannif kitab, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi manfaat ilmu kepada kita dunia dan akhirat. Fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Ketahuilah olehmu bahawasanya telinga itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah yang bangsa dunia dan beberapa faedah yang bangsa akhirat. Maka sesetengah daripada segala faedahnya yang bangsa dunia bersedap-sedap dengan yang didengar dan menyampaikan ia kepada memahamkan segala perkataan yang didengar. Jadi Syekh kata, ketahuilah olehmu, fa'lam kalau bahasa Arab. Ketahuilah olehmu bahawasanya telinga itu menjadikan oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah. Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sepasang telinga. Telinga ini Allah Ta'ala bagi ada faedah dia dengan dua sudut. Beberapa faedah. Ada beberapa manfaat faedah dari segi dua sudut. Pertama, yang bangsa dunia. Bahasa kita sebut bangsa dunia. Bangsa makna sini sudut dunia. Yang pertama, min haithud dunia kalau bahasa Arab. Daripada sudut dunia, manfaat dari sudut dunia. Dan beberapa faedah yang bangsa akhirat. Dan beberapa manfaat faedah dari sudut akhirat dia. Jadi telinga ni Allah Ta'ala kurnia pada kita ada faedah, ada manfaat sudut dunia, ada manfaat sudut akhirat. Maka sesetengah daripada segala faedahnya, nya telinga tadi, sesetengah dengan makna sebahagian. Maka sebahagian daripada segala faedahnya telinga itu yang bangsa dunia, daripada sudut dunia, apakah faedah, manfaat telinga kita ni? Dia kata, bersedap-sedap dengan yang didengar dan menyampaikan ia kepada memahamkan segala perkataan. Dari sudut dunia ni kita bersedap-sedap. Dengar dengan telinga kita ni, kita mendengar dengan yang didengar. Telinga ni takluk dia dengan benda yang didengar lah.
suara. Kan? Kita bersedap-sedap dengannya, makna kita manfaat daripadanya. Kita dengar suara anak isteri kita, kita dengar suara guru kita, kita dengar suara masyarakat yang kita deal dengannya, muamalah dengannya. Dan menyampaikan ia kepada memahamkan segala perkataan yang didengar. Dan menyampaikan ia, yang ini menyampaikan ia telinga tadi, kepada memahamkan segala perkataan yang didengar. Melalui perantaraan telinga, kan, kita boleh mendengar, kemudian kita buat kesimpulan akan satu mafhum, kefahaman terhadap segala perkataan yang didengar. Apa yang kita dengar, macam tuan-tuan duk dengar saya, melalui telinga. Kemudian tuan-tuan buat, dia pergi kepada akal, loading di sana, buat satu kesimpulan, satu mafhum, dia panggil kefahaman. Daripada perkataan yang didengar tadi, itu daripada sudut dunia lah. Kita mendengar setiap perkataan, setiap suara dan sebagainya. Dan sesetengah daripada segala faedahnya telinga, yang bangsa akhirat, yang ini daripada sudut akhirat, setengah, dia tak sebut semua. Nak sebut semua letih lah. Itu mendengari akan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah manfaat telinga daripada sudut akhirat. Apa faedah dia? Mendengari akan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar Al-Quran, dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi, kan? Jadi kita sini, telinga ni perbuatan dia adalah diri dengar, diri mendengar itu. Kan? Dengar Al-Quran. Tak kira lah Al-Quran itu orang yang baca ke, ataupun keset ke yang baca. Kita naik kereta sekarang, CD tak ada dah. Dia pakai apa sekarang? Kan? Macam-macam alat sekarang. Jadi kita dengar. Kan? Jadi persoalan boleh kepala ke? Hanya dengar daripada CD. Kita pergi pula. Kalau kita dengar lagu, boleh dosa ke tak? Dengar lagu, dengar muzik yang lara, boleh dosa ke tak? Kita kata dosa. Habis kalau sana boleh dosa, di sini tak boleh pala? Dapat pala juga. Kan? Walaupun keset yang membacanya, kita hanya mendengar saja. Jadi itu sudut bangsa ataupun dari sudut faedah akhiratnya, telinga tadi Allah kurniakan kepada kita, kita dapat mendengar Al-Quran. Kan? Daripada dengar tadilah, dia pergi kepada faham. Dengar Al-Quran, kan? Faham Al-Quran, kemudian kita bawa amal dalam diri kita. Dan kita sampai kepada orang lain. Bermulanya daripada mendengar. Dan juga kita mendengar hadis Nabi SAW. Tiap-tiap hari di rumah kita ni, di masjid kita ni, kena ada bacaan hadis Nabi SAW. Alhamdulillah di sini sampai Isyak ada kan, tuan pengurusi. Dan di rumah kita juga kita baca hadis. Hadis yang mudah-mudah sajalah. Hadis yang mudah-mudah boleh hadam cepat-cepat. Jangan cepat nak baca hadis Bukhari lagi. Bukan saya menafikan hadis Bukhari pun kena baca juga. Tapi di rumah kita bacaan santai saja. Riyadhus Shalihin pun boleh, tak ada masalah. Dan nak mudah lagi, Fadail Amal. Ada dijual di mana-mana. Available everywhere. Tak ada masalah. Kita bacakan hadis di rumah kita, supaya hati kita ni tidak berkarat. Kan? Jadi hati ni, innamal qalbu yasda'u kama yasda'ul hadidu iza asabahul ma'. Hadis Nabi SAW menyebut, sesungguhnya hati ini akan berkarat seperti mana berkaratnya besi bila mana terkena air. Besi ni bila kena air, maka dia akan berkarat. Hati kita ni bila kena maksiat, bila kena dosa-dosa, hati kita lama-lama dia akan berkarat. Sahabat dengar benda ni, sahabat ni satu golongan yang mana bila dia tak faham, dia terus tanya Nabi. Dan satu golongan mereka berfikir. Dia kata kalau besi berkarat, kemudian kalau hati berkarat, karatnya besi ada ubat rawatan dia. Autosol. Kita guna autosol untuk apa? Bersihkan karat besi. Kalau karat hati, jadi sahabat tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, wa ma jila'uha? Qila, dikatakan, ini sahabat mencelah bertanya, wahai Rasulullah, apakah rawatan bagi hati? Maka kata Nabi SAW, kasratut tilawatil Quran. Perbanyakkan bacaan Quran
Itu rawatan bagi hati yang berkarat. Dan yang kedua, kasratu zikril maut. Perbanyakkan ingat mati. Ini dua rawatan yang cukup berkesan dan mujarab untuk menghilangkan karat-karat di hati kita. Banyak baca Al-Quran. Tak boleh baca, kita dengar orang baca Al-Quran. Dia proses. Bila kita baca Al-Quran, dia sedang proses. Tazkiyatul qulub, membersihkan kesan-kesan dosa daripada hati kita. Dan bila kita ingat banyak, maut juga adalah proses membersihkan hati kita. Hari ini hati kita duk berkarat, hati kita duk berserabut. Kenapa? Kita kurang mengingati mati. Bila kurang mengingati mati, maka banyak angan-angan dunia akan datang kepada kita. Seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun lagi. Nabi SAW menyebut, sesungguhnya mati itu hazimul lazzat. Dia adalah penghancur segala kelazatan. Hari ini kita rasa lazat, mewah, rasa seronok, lazat, sedap. Kenikmatan dunia ni kerana kita kurang ingat mati. Tapi bila kita ingat mati, tengok orang hantar grup WhatsApp, fulan dah meninggal. Oh, baru umur 30. Tiba-tiba mengejut. Sekarang ni ramai orang mati mengejut. Tiba-tiba mati jantung. Jadi dalam grup WhatsApp kita bila dah lalu tadi, inna lillah, fulan tadi dah kembali ke rahmatullah. Maka kita teringat kejap, Allah, aku ni pun dah tua, janggut pun dah putih ni. Teringat sekejap, dia bersih hati kita. Dia bersih hati kita. Jadi dua rawatan mujarab untuk menghilangkan karat hati adalah membaca kasrah. Dia kata bukan baca saja, kasrah tu tilawatil Quran, membaca dengan banyak Al-Quran. Ulama kata hak Al-Quran atas kita ni untuk baca kena khatam 2 kali setahun, paling kurang. Paling kurang 2 kali setahun. Taraf dan level kita ni. Kalau tidak, ada ulama sebulan sekali, ada ulama seminggu sekali, ada yang lebih hebat pada itu lagi. Kenapa mereka rasa lazat dengan baca Al-Quran ni? Mudah-mudahan Allah bagi taufik pada saya dan tuan-tuan. Dan juga faedah telinga tadi dan segala ilmu yang memberi manfaat. Kalau tak baca Al-Quran, tak dengar Al-Quran, tak dengar hadis, paling kurang dengar ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi taufik pada kita datang untuk dengar. Sementara kita mengisi ruang di antara maghrib dan isyak ni, kita duduk dengan mendengar ilmu yang manfaat. Ilmu manfaat ni, penawar bagi hati ni, Syekh Abdul Qadir Mandili ni, karang kitab pada kita, bagaimana kita nak rawat hati kita. Hati kita yang berkarat, yang bergelumat, hati kita yang berserabut dengan dunia ni, bagaimana boleh dirawat. Jadi kita dengar ilmu yang manfaat. Itu adalah faedah daripada pendengaran. Dan kerana banyak ini, segala faedah dan segala ilmu yang memberi manfaat, dan kerana banyak ini segala faedah adalah pendengar itu lebih afdal daripada penglihat. Kerana kebanyakan faedah penglihat itu bangsa dunia, dan kebanyakan faedah pendengar itu bangsa akhirat, dia kata. Dia kata disebabkan Allah Ta'ala kurniakan telinga kepada kita, fungsi telinga ini adalah untuk mendengar. Bahasa Jawi lama dia sebut pendengar. Atau kita ni tulis pendengar. Dia kata, dan kerana banyak ini segala faedah adalah pendengar itu lebih afdal daripada penglihat. Ini kaedah, bukan kaedah kuliah, ini kaedah aksariyah dia panggil. Yakni kebanyakan pendengar itu lebih afdal daripada penglihat. Contoh satu orang yang buta. Dia tak ada penglihat, mata dia buta. Tapi ada telinga. Dia boleh mendengar. Jadi dia kata, dengan banyak ini segala faedah adalah pendengar itu lebih afdal daripada penglihat. Berbanding dengan penglihat. Mata tak buta tapi tuli. Kerana kebanyakan faedah penglihat itu bangsa dunia. Orang yang tuli, mata dia tak buta, mata dia nampak. Dia nampak dunia, hijau-hijauan, dia nampak warna-warni. Itu bangsa dunia. Berbanding dengan orang yang buta tapi dia telinga dia tidak tuli. Jadi dia kata ini kaedah kebanyakannya. Dia kata pendengar itu lebih afdal daripada penglihat. Kerana kebanyakan faedah penglihat itu bangsa dunia. Orang tuli itu dia banyak nampak warna-warni, cahaya sana sini. Berbanding dengan orang buta ni. Dan kebanyakan faedah pendengar itu bangsa akhirat. Orang buta tapi dia tak tuli, banyakkan akhirat. Ini kaedah kebanyakan, dia kata, bukan semua. Ada juga berlaku sebaliknya. Sebab itu kita perhati atas dunia kita ni, kehidupan dunia ni, kalau kita duduk sebelah orang buta,
Ataupun kita duduk sebelah orang tuli. Kan? Kita cakap bla 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 bla. Dia buat tak reti je. Sebab dia tak dengar. Tapi kalau orang buta jangan. Kan? Duduk sebelah dia, kita sembang sama kita, dia duduk perhati, tiba-tiba dia tegur, salah tu. Nampak mata celik atas kiri bawah. Tapi apa hati dia, mata hati dia lebih cerah daripada mata kita. Itu orang buta. Sebab dia kata, kebanyakan faedah pendengar itu lebih afdal daripada penlihat. Tak, tuan-tuan. Ada satu kisah seorang hakim di India. Hakim ni di sana disebut sebagai tabib lah sini. Doktor. Tabib. Maka terkenal tabib ni seorang buta. Satu orang yang buta. Maka terkenal dia hebat, pakar dia ni, cara dia nak diagnose orang sakit macam mana. Pegang tangan saja. Hanya pegang nadi ni, dia boleh cek. Kamu ni kecil manis bodoh dah ni. Cek lagi. Darah tinggi dah ada ni. Betul tak? Betul. Cek lagi. Sikit lagi go out dah ni. Mana go out bukan go out. Maknanya scan dia macam tu. Walaupun dia buta, kan? Dia dapat scan macam tu. Satu hari satu orang syekh. Satu orang syekh yang bernama Syekh Mahmud Siddiqui. Maulana Abdul Malik Siddiqui rahmatullah alaih. Di India kisah. Maka bila dengar satu orang tabib yang hebat ni, dia pergi pun nak cek jugalah, nak pergi cek penyakit dia. Maka bila nak cek tadi, dia duduk beratur. Macam klinik kan ada orang duduk beratur ramai. Jadi satu orang syekh ni, syekh tariqat ni, dia pergi mana-mana, dia akan tawajuhkan kepada hati seseorang. Maknanya dia mendoakan, menginginkan kebaikan khair kepada orang sekitar dia. Tak? Jadi syekh tadi sambil duduk tunggu giliran turn dia tu, dia tawajuh. Fokuskan kepada hati si tabib yang buta tadi. Dia tawajuh pada qalb, pada hati dulu. Dia tawajuh. Tawajuh ni bermaksud menginginkan khair. Iradatul khair, menginginkan kebaikan kepada seseorang. Dengan kata lain, mendoakan kebaikan lah dalam hati dia tawajuh. Bila tawajuh pada hati, 15 minit lepas tu dia tukar tawajuh kepada roh pula. Tawajuh pada roh pula. Bila dia tukar tawajuh pada roh, si tabib yang buta tadi dia kata, dia tegur, Syekh, cepat sangat tukar ni, dia kata. Hati tak habis lagi pergi pada roh dah. Syekh tu terkejut. Masya Allah. Kawan ni buta, tapi hati dia tidak buta. Malangnya ramai di antara kita ni yang celik mata, tapi hati buta. Saya lah tuan-tuan ni mungkin celik semua. Jadi itu nak bagi kebanyakan faedah daripada pendengar itu lebih afdal daripada penlihat. Kerana kebanyakan faedah penlihat itu bangsa dunia dan kebanyakan faedah pendengar itu bangsa akhirat. Dan kerana itu mendapat engkau akan yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Tadilah kita nampak orang buta itu lebih sempurna daripada yang tuli. Dan bermula mensyukurkan pendengar itu. Bagaimana cara kita nak syukur Allah Ta'ala bagi nikmat telinga kepada kita ni? Bagaimana cara dia? Dan bermula mensyukurkan pendengar itu adalah memeliharanya daripada mendengar yang dilarang. Satu, kita syukur melalui lidah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang kedua, melalui hati kita, Allah syukurnya. Kita sebut dalam hati kita. Dan yang ketiganya, syukur af'al di sini. Syukur jawarih. Dengan cara apa? Dengan cara kita mensyukurkan pendengar itu, dengan cara memeliharanya daripada mendengar yang dilarang. Apa yang dilarang? Seperti mengumpat dan mengadu-ngadu dan segala perkataan yang tiada baik. Seperti bid'ah dan berbantah-bantah. Jadi cara kita nak syukur telinga Allah bagi pada kita ni, kita mengelakkan diri daripada mendengar yang dilarang seperti mengumpat. Elakkan diri daripada mendengar mengumpat. Kalau kita nak pergi halus lagi, kalau kita mengaji usuluddin, tauhid, akidah ni, diri mengumpat itu adalah satu benda amrun i'tibari. Ini istilah tauhid lah. Amrun i'tibari, perbuatan. Jadi nak dengarnya, apa yang kita dengar? Kita dengar perbuatan mengumpat tu ataupun kita dengar umpatan? Kita dengar umpatan. Tapi bahasa dia tu kan mendengar mengumpat.
Kenapa? Mengumpat ini satu diri perbuatan. Dia amrun i'tibari, tak ada pun. Tak ada pada realiti, tak ada pada kharij, ada pada zihin saja. Ini istilah tauhid lah. Jadi sebenarnya mendengar mengumpat di situ, mendengar umpatan. Umpatan tu adanya. Seperti kita kata ni lah, makan makanan. Memakan makanan. Kan? Perbuatan memakan, tak apa maksud dia. Mengambil dengan tangan makanan, masuk di mulut, kemudian kunyah-kunyah, telan, masuk dalam kerongkong. Itu makan. Jadi, hak adanya apa? Makanan dia sendiri ada. Memakan makanan. Dengar juga sini, mendengar apa? Umpatan. Bukan mendengar mengumpat. Mengumpat ni maksud ada dua orang yang cerita keburukan orang lain, yang mana keburukan itu, kalau orang itu ada depan kita, dia marah. Apa saja kita cerita tentang orang lain, kalau kita cerita depan dia, dia marah. Itu umpat. Dan walaupun umpatan kita itu benda yang hak, itu tetap mengumpat. Kan? Orang tu pendek dari segi fizikal dia. Kita Ali dengan Bakar duk cerita, Zahid pendek. Zahid ni kalau ada depan, Zahid marah. Benda betul. Itu umpat. Tapi kalau Zahid bukan pendek, fizikalnya memang okey, panjang, normal, kita kata Zahid tadi pendek, maka berkhilaf dengan hak, itu tak jadi umpat dah, dia jadi apa? Fitnah. Ini jadi fitnah, tuan-tuan. Fitnah ni yang banyak berlaku masyarakat kita. Nak lagi dekat pilihan raya ni. Macam-macam umpatan yang timbul. Jadi, dia kata kena elak. Tanda kita syukur. Syukur apa? Syukur telinga kita ni. Syukur ni, kita mengelakkan diri daripada mendengar yang dilarang. Seperti mengumpat dan mengadu-ngadu. Mengadu-ngadu. Apa maksud mengadu-ngadu? Mengadu domba. Bahasa petani disebut mengacung. Pergi kepada orang tu, cakap orang ni macam ni. Ini talam dua muka. Mengadu domba. Jadi, elakkan telinga kita mendengar benda yang dilarang seperti mengumpat dan mengadu-ngadu. Tukang kipas kan. Dan juga segala perkataan yang tiada baik. Elakkan daripada mendengar perkataan yang tiada baik. Seperti perkataan bid'ah. Dan berbantah-bantah. Bila disebut bid'ah di sini, muraknya di sini, yang dikehendaki di sini, bid'ah adalah bid'ah mazmumah. Bid'ah mazmumah. Perkataan yang bid'ah. Perkataan yang bid'ah mazmumah. Mazmumah yang bid'ah yang dicela. Perkataan yang salah. Kalau bercakap tentang akidah yang salah. Seperti 2-3 hari nak bising, dia kata, Muhammad itu adalah Allah. Allah itu adalah Muhammad. Dan Muhammad tidak ada kemaluan. La haula wa la quwata. Muhammad tak ada kemaluan kot mana pula. Satu segi dia nak mensucikan Allah. Bahawa Muhammad itu macam Allah. Na'udzubillah. Tidak lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Ini kaid. Akidah mereka yang batil. Kan? Lam yalid, tidak beranak, tidak diperanakkan. Jadi tiada kemaluan. Bila sebut tiada kemaluan, bahasa kita ni sebenarnya nak menghina. Kau ni tak ada kemaluan ke? Apa maksud? Kau ni tak ada telur ke? Itu menghina. Bukan nak mensucikan Nabi SAW. Akidah apa dia sebut hari ni? Akidah sihak. Bukan sihat, sihak. Kita masuk keadaan semasa ni. Ini penting benda ni tuan-tuan. Kalau bila kita belajar, kita tak dapat bezakan mana yang qadim, mana zat yang qadim, mana zat yang hadis. Allah itu zat yang qadim, yang tidak ada permulaan baginya. Sedangkan Muhammad SAW itu adalah Nabi utusan Allah. Tetap Nabi SAW adalah zat yang hadis, yang baru ada. Apa maksud hadis? Ada selepas tiada. Dulu kita ni hadis. Dulu kita tak ada. Kemudian Allah adakan kita. Adalah kita. Kemudian satu hari Allah Ta'ala akan tiadakan kita. Matilah kita. Itu hadis. Nabi Muhammad SAW, sehebat-hebat, semulia-mulia Allah bagi darjah pun, Nabi SAW tetap hadis. Tapi dia kata, Muhammad itu Allah. Dia kata, Muhammad itu Allah. Allah yang tidak berjirim, tidak berjisim, tidak berarah, tidak bertempat. Macam akidah kita juga. Sebab apa dia kata Allah itu hanyalah pangkat. Jadi Muhammad lah yang menyandang pangkat Allah. Seperti mana raja kita hari ini, Tunku Abdullah contohnya, dia menyandang pangkat yang di Pertuan Agong. Jadi yang di Pertuan Agong itu hanyalah pangkat saja. Kena ke dia? Kita kata kalau macam tu, kita duduk selawat hari-hari, siapa selawat pada siapa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maksudnya apa? Allah
berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah berselawat kata Allah. Kan? Allahumma salli ala, Allah mendoakan, Allah menurunkan rahmah kamilah. Itu maksud Allahumma salli ala, Allah menurunkan rahmah yang sempurna ke atas diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kata Nabi Muhammad itu Allah, Allah itu Nabi Muhammad, jadi siapa yang berselawat atas siapa ni? La haula wala quwata illa. Jadi perkataan ini adalah perkataan yang bid'ah. Jadi elakkan telinga kita daripada dengar perkataan yang bid'ah. Jadi kalau kita tak dapat hadam, kita tak dapat menepis, menangkis, kita elak awal-awal lagi mendengar perkataan-perkataan yang bid'ah ni. Itu dia. Maka dia kata, perkataan yang tiada baik seperti bid'ah dan berbantah-bantah. Perkataan berbantah-bantah makna perkataan berkelahi, bergaduh-gaduh. Dia keluar macam-macam lah dalam Facebook hari ni, tuan-tuan maklum lah macam mana di komen, di ruang komen tu. Macam perkataan yang berbantah-bantah. Jadi elakkan telinga kita. Dan seperti mendengar suara perempuan dan muda belia. Elakkan telinga kita ni daripada mendengar suara perempuan yang bukan mahram. Isteri kita tak apalah, hamba milik kita tak apalah. Perempuan yang bukan mahram, suara dia. Jadi asal yang haramnya adalah aurat dia, bahagian tertentu tubuh dia. Suara dia ni dia letak kait. Kait mana dia letakkan syarat di sini. 2. Elakkan daripada mendengar suara perempuan dan muda belia. Suara muda belia yang ni amrat bahasa dia. Amrat ni orang lelaki yang mana tak macam budak-budak adik kita, tak tumbuh apa bulu, misai pun tak ada lagi, janggut tak ada lagi. Itu dipanggil amrat. Dengar. Elakkan mendengar suara perempuan dan muda belia, ada syarat dia. Jika ditakuti daripadanya akan fitnah. Suara itu asalnya tidak aurat. Tapi kalau suara tadi boleh menimbulkan fitnah. Hatta Al-Quran sendiri pun, orang perempuan baca Al-Quran, kalau boleh menimbulkan fitnah, tak boleh. Sebab itulah orang perempuan ni, dia kalau dia tidak disyaratkan azan pun. Kalau sama-sama dia kalau nak azan pun, kena azan dengan suara yang sederhana saja. Bukan seluruh kampung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, Masya Allah, makcik mana azan tu? Semua pakat mari masjid. Suara hanya sekitar dia saja. Sebab suara dia tu boleh menimbulkan fitnah. Sebab itulah dalam ayat Al-Quran menyebut wala takhdha' bil qaul. Allah Ta'ala perintahkan kepada isteri Nabi, jangan berlembut-lembut dengan suara kamu dengan lelaki bukan mahram. Takut apa? Takut timbulnya penyakit dalam hati orang yang ada penyakit. Akan timbulnya fitnah dalam hati orang yang ada penyakit. Wala takhdha' bil qaul. Takut timbul was-was, fitnah dalam hati orang yang alladzina fi qulubihim marad. Orang yang mana dalam hati mereka ada penyakit. Di sini penyakit apa maksud dia? Darah tinggi ke? Cimani ke tak? Penyakit hati tadilah. Kalau orang perempuan ni dia bercakap dengan lemah lembut, orang ketuk pintu, Assalamualaikum. Abang ada rumah tak? Abang ada rumah tak? Tak ada tu. Lembut je. Kalau dengan suami, setengah lah perempuan. Bukan di sini. Sini bagus semua. Setengah pada perempuan dengan suami, Masya Allah. Garangnya. Tapi dengan orang luar, Masya Allah lembutnya. Allah Ta'ala perintahkan, wala takhda'na bil qaul. Jangan berlembut-lembut dengan suara kamu. Mana jangan berlembut dengan makna kata, jangan, orang panggil apa? Suara gatal lah. Bukan mana berlembut tak boleh berlembut tu, maknanya apa? Suami tak ada. Datang lain kali. Bukan macam tu. Maknanya dalam kitab fiqh mereka nyebut ajar cara bagaimana nak melembut supaya suara tu tidak gatal, tidak berlembut. Letak jari di lidah ni, di gigi ni, cakap, suami ada rumah tak? Tak ada. Macam tu kan, sedap bunyi tu. Lari kawan tu kan. Tapi kalau suara lembut sangat, suami tak ada tu, nanti petang nanti. Pukul berapa dia balik nanti? Pukul 7 dia balik lah. Nanti saya nak, macam-macam lah dia akan sambung. Syaitan akan masuk. Itu suara perempuan kalau menimbulkan fitnah, dia tetap jadi aurat. Malah kita salam ni diwajibkan bagi salam. Dan bagi salam ni, menyambut salam itu wajib juga.
Tapi kepada perempuan tak wajib salam. Dan orang perempuan pun tidak diwajibkan jawab. Orang lelaki bagi salam pada perempuan dia makruh. Orang perempuan nak jawab tadi tak diwajibkan jawab. Tak diwajib bermakna haram. Ni dak takut kata sombong pula jawablah. Kita takut orang kan tak takut Allah. Kita sekarang ni banyak raikan orang. Sepatutnya kita kena raikan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah larang kita daripada menjawab apa itu salam, maka kita kena raikan Allah, bukan raikan makhluk. Ni dak nantinya kata sombong pula. Dah syariat larang, kita kena ikutlah. Itu dia. Jadi dia kata sini ada kait mengelakkan daripada mendengar suara perempuan dan muda belia jika ditakuti daripadanya akan fitnah. Dan zaman sekarang ni memang fitnah lah, tak lari dah kiri kanan fitnah. Dan seperti mendengar perkakas permainan yang diharamkan. Telinga ni kita elakkan daripada mendengar perkakas permainan yang diharamkan. Perkakas mainan yang diharamkan, kena elak. Perkakas mainan yang diharamkan apa? Misal zaman dulu dia sebut ni. Seperti serunai dan gendang. Zaman dulu serunai, gendang macam tu lah, 2-3 perkara kompang saja. Zaman kita ni macam-macam lah. Tuan-tuan lebih maklum. Seperti apa? Serunai. Zaman dulu seperti zaman kita seperti gitar, piano, biola, apa lagi tuan-tuan lebih maklum. Jadi elakkan daripada mendengar muzik ini. Suara muzik ini. Zaman dulu konteks dia sebut apa? Seperti serunai dan gendang. Dan jangan engkau tertipu disebabkan mereka yang menghalalkan akan mendengar umpama serunai itu. Jangan kamu terpedaya, kata Syekh Abdul Qadir Jalani ini, dengan ada yang menghalalkan akan mendengar umpama serunai itu. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala, bab muzik ni sebenarnya kebanyakan kita ni memakai mazhab Ibn Hazm. Hanya Ibn Hazm saja membenarkan mendengar muzik dan sebagainya. Kita mazhab kita azam mazhab mufti tempat kita. Kita asasnya kita mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'iyah. Tapi ada bab-bab tertentu seperti bayar zakat dalam bentuk duit. Bukan mazhab Syafi'i. Ada. Tapi kita ikut tetap daripada ijma' ulama' setempat kita. Mereka memutuskan fatwa macam tu. Kita tidak keluar daripada mazhab lain. Tapi mereka memutuskan pada waktu itu, dalam konteks zaman, kita pakai mazhab Ibn Hazm. Jadi kalau kita ikut mazhab Syafi'iyah sebenarnya, muzik haram. Abu Hanifah, muzik haram. Kalau tidak kita ni tenggelam dalam muzik. Bangun pagi, handphone dah muzik. Masuk kereta, pasang radio dah muzik. Duduk office, muzik. Balik, muzik kita ni. Jadi kalau kita nak pegang pendapat Syafi'i di sini, haram lah kita. Tenggelam dalam haram lah. Jadi kita pakai mazhab mufti di tempat kita, mereka mengharuskan selagi mana tidak melalaikan lah, macam muzik trash, muzik metal yang melalaikan, melarakan, itu dah jadi haram lah. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kamu terpedaya, dia kata, dengan jangan engkau terpedaya disebabkan mereka yang menghalalkan akan mendengar umpama serunai itu. Kerana perkataan itu menyalahi ia akan Quran dan hadis. Kerana perkataan itu menyalahi ia fatwa yang menghalalkan apa itu serunai dan sebagainya, itu adalah menyalahi Al-Quran dan hadis. Nabi SAW sebut naha anil ghina ataupun naha anil istima'il ghina. Nabi SAW melarang daripada ghina, lagu, dan melarang daripada mendengar lagu-lagu yang boleh menjemput kepada lara, melalaikan, memuji perempuan-perempuan tertentu, membangkitkan syahwat dan nafsu. Ini syariat sebenar, tuan-tuan. Jadi itu larangan. Jadi kalau ada yang membenar atau menghalalkan, itu adalah berkhilaf dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka lazimkan olehmu memelihara pendengar engkau daripada perkataan yang keji dan yang sia-sia. Maka lazimlah kepada kita, wajiblah kita ni untuk pelihara telinga pendengar kita ni daripada perkataan yang keji seperti mengumpat tadi, mengadu domba tadi,
Dan yang sia-sia, perkataan yang sia-sia pun kalau boleh kita elakkan. Kan? Bila ada perkataan umpatan, kan? Kita duduk sekali, kita nak cegah tak mampu. Tak cakap macam ni, tak mampu. Iman tak kuat. Kenapa hadis Nabi SAW menyebut al-mustami' syarikul mutakallimi. Orang yang mendengar itu berkongsi dengan orang yang bercakap. Kalau dalam mengumpat itu, orang yang tukang cakap umpat, kalau kita duduk sekali, dia berkongsi dengan dia. Kan? Jadi paling tidak kita larilah. Lari daripada majlis itu. Al-Quran sebut apa? La taq'udu ma'hum hatta takhudu fi hadithin ghairi. La taq'udu ma'hum, jangan kamu duduk dalam majlis mereka sampailah mereka ubah topik. La taq'udu ma'hum hatta takhudu fi hadithin ghairi. Sehinggalah mereka tukar topik lain. Kan? Barulah kita mari duduk sekali. Kalau kita kuat bolehlah. Kita tukar topik, kita sendiri cakap. I nak tunggu dia tukar topik lama ni, mengumpat ni sedap. Kan? Arwah Mufti Zainal Abidin, mufti di Pakistan, dia kata, orang mengumpat ni seperti apa? Dia kata seperti mana hidangan sate yang sedang terhidang sedap. Seorang colek, seorang ambil, lepas tu colek, seorang ambil. Begitu mengumpat. Seorang buat keluar, lagi-lagi PRN dekat ni kan. Fulan macam ni, fulan. Memanglah aku tengok macam ni. Tambah, tu tambah, ni tambah. Kan? Itu perkataan keji. Kan? Jadi kita kena elakkan. Dan yang sia-sia, kerana mereka yang menuntut dengar. Dia kata sini. Kenapa mereka yang menuntut dengar bersekutu ia dengan mereka yang berkata-kata pada dosa perkataan yang haram. Kita ambil contoh mengumpat tadi. Orang yang berkata-kata, orang yang mendengar. Al-mustami' syarikul mutakallimi. Orang yang mendengar itu berkongsi dosa bersama-sama dengan orang yang tukang cakap. Kalau dia duduk sekali. Kalau dia tak bangun, bangkit, pergi. Kecuali dia berani cakap kita ubah topik. Bukan main-main tuan-tuan. Tapi benda ni dah jadi kelaziman. Kebudayaan kita dah. Jadi payah dah tuan-tuan. Jadi kita yang kena ubah benda ni, kita orang mengaji ni. Boleh insyaAllah tuan-tuan. Paling tidak kita lari je lah. Kan? Keluar grup. Grup WhatsApp banyak sangat kan. Dalam grup sekarang ni nak umpak lagi mudah. Dulu orang mengumpak kena duduk kedai kopi 5-6 orang. Sekarang ni buat grup asing. Duduk atas katil masing-masing. Orang kerja kerajaan kan. Geng-geng pegawai atasan ni ada grup dia. Lepas tu dia kecilkan lagi. Geng-geng staf bawah ni buat grup dia. Staf bawah lagi buat grup dia pula. Duk umpat hak tak ada dalam grup ni. Jadi sekarang ni duduk atas katil masing-masing pun boleh umpat. Teknologi zaman sekarang ni banyaklah kebaikan dia, tapi keburukan dia ada juga di situ. Kalau tak jaga, habislah kita. Jadi zaman sekarang nak mengumpat lebih mudah. Allah selamatkan kita dan seluruh umat. Yang menuntut dengar bersekutu ia dengan mereka yang berkata-kata pada dosa perkataan yang haram itu, dan lagi pula bahawasanya mendengar perkataan yang sia-sia dan keji itu mendatangkan was-was ke dalam hati. Lagi pula kalau kita duk dengar orang mengumpat ni, duk dengar orang bercakap, cakap bohong, mengadu domba ni tuan-tuan, dia mendatangkan was-was ke dalam hati. Serabut perut orang Kelantan panggil. Kan? Balik rumah muncul suami, isteri tanya kenapa bang? Tak, serabut perut dia kata. Apa? Kat office tadi macam-macam cakap. Kat office tadi macam-macam mengumpat. Dia menimbulkan was-was. Bila kita duduk dalam majlis macam tu, majlis yang keji macam tu, bila kita duduk dengar, walaupun kita tak tegur, kita duduk dengar saja, kita kata aku tak ada apa, aku dengar saja. Dia akan menimbulkan was-was. Balik rumah kita akan jadi serabut, tak tenang. Ini perkataan yang membawa kepada was-was ke dalam hati kita. Dan ketahui olehmu, Isya kita pukul apa hari ni? 45. Sekarang pukul apa dah? Semalam baru. Dan ketahuilah olehmu bahawasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan, sesetengahnya memberi manfaat dan sesetengahnya memberi mudarat. Dia kata perkataan yang kita dengar tu dia ibarat makanan. Dia ibarat makanan. Makanan ni, makanan fizikal ni, sesetengahnya memberi manfaat dan sesetengahnya memberi mudarat. Makan kita tak jaga, dia bagi manfaat. Tapi sesetengah makanan ni, yang banyak lemaknya, yang banyak kadar gulanya, yang banyak macam-macam
Kan? Benda yang tak elok ni, dia akan bagi mudarat. Begitu juga perkataan ni, ada hak baik, ada hak manfaat, ada hak keji. Kita kena tapih. Dan sesetengahnya memberi mudarat, dan sesetengahnya penawar, dan sesetengahnya racun. Seperti mana makanan itu setengahnya, bila kita makan makanan sunnah contohnya minyak zaitun, tamar, kurma dan sebagainya dengan cara yang betul ikut sunnah Nabi SAW, dia bagi manfaat. Dan setengah makanan itu dia menjadi penawar, dan sesetengahnya itu adalah racun. Seperti mana madu itu syifa, disebut syifa lima fis sudur, syifa. Quran itu syifa, madu itu juga syifa. Madu juga syifa. Hadis Nabi SAW menyebut, tadawu bisyifa'ain, hendaklah kamu berubat dengan dua syifa, dengan dua penyembuh. Apa? Madu dan Al-Quran. Madu dan Al-Quran. Bukan madu makna lain, madu makna betul lah. Madu mana lain dia tak jadi syifa nanti. Madu dan Al-Quran. Jadi kita gabung dua-dua. Bila ambil madu kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah juga syifa. Al-Fatihah juga syifa. Madu juga syifa. Gabungkan dua syifa ini, insya-Allah akan mendapat kesembuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kata sesetengahnya penawar dan sesetengahnya racun. Bahkan berkekalan perkataan itu di dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan dalam perut. Malah kalau kita makan makanan apa tadi? Makanan umpatan tadi. Dia jadi mudarat. Dia akan kekal lama dalam perut kita. Maknanya dia kekal lama dalam hati kita. Berbanding dengan makanan fizikal tadi. Hak apa? Makanan fizikal hak yang tidak sihat tadi, yang memudaratkan tadi. Makanan tu tak lama kekal dalam perut. Itulah. Sebab tu dia kata, bahkan berkekalan perkataan itu, perkataan umpatan, perkataan sia-sia, perkataan keji, perkataan bantah-membantah tadi, perkataan itu dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan dalam perut. Kalau kita kata was-was masuk dalam hati, serabut dalam hati, dia kekal lama. Berbanding makanan di dalam perut. Kerana makanan dalam perut itu hilang ia dari dalam perut besar dengan tidur dan umpamanya. Malah ni kita makan banyak, tak jaga kan. Makanan yang banyak fatnya, makanan yang kalorinya banyak. Sekali makan, kita tidur pagi, esok dia dah proses dah, esok dah okey dah. Tapi kalau kita buat berulang-ulang, lama-lama dia jadi mudarat lah. Berbanding dengan makanan fizikal tu macam tu dia kata. Beberapa hari kemudian hilanglah ia, apa tu, di dalam perut besar dengan tidur dan umpamanya. Bila kita tidur, makanan fizikal ni habislah. Dan terkadang-kadang berkekalan ia di dalam perut beberapa hari. Kemudian hilang. Kadang-kadang 1 hari hilang. Kadang-kadang 2-3 hari. Okeylah balik. Beberapa hari. Kemudian hilanglah ia. Ia apa? Ia makanan dalam perut tadi. Dengan makan julap. Makan julap. Kita tak boleh nak hadang apa-apa. Dengan makan ubat, dengan makan julap, hilanglah makanan fizikal tadi. Adapun perkataan jatuh ke dalam hati. Jadi kalau perkataan keji, perkataan umpatan, perkataan yang berbantah-bantah bid'ah tadi, kalau dia masuk jatuh dalam hati, apa akan jadi? Perkataan jatuh ke dalam hati, maka terkadang berkekalan ia di dalam hati seumur hidup. Kadang-kadang seumur hidup lekat. Allahu Akbar. Bukan 2-3 hari makanan fizikal, 2-3 hari makan julak habislah. Tapi makanan racun daripada perkataan keji ni, dia lekat dalam perut kita, dalam hati kita seumur hidup kadang-kadang dia kata. Berkekalan ia dalam hati seumur hidup. Maka jika ia perkataan yang jahat, maka senantiasa ia menempatkan sentiasa ia apa tu? Maka jika ada ia perkataan yang jahat, maka senantiasa ia apa tu? Memfitnah. Senantiasa ia memfitnahkan dan mendatangkan was-was. Bahkan terkadang mensebabkan ia akan kebinasaan yang besar. Jadi perkataan keji, umpatan dan sebagainya ini, dia akan kekal sentiasa dalam hati kita. Dia akan menimbulkan fitnah dan mendatangkan was-was tadi. Timbul fitnah dan mendatangkan was-was. Bahkan terkadang mensebabkan ia akan kebinasaan yang besar. Dia akan menjadi kerosakan, kefasadan yang besar. Maka hendaklah bersungguh-sungguh orang yang berakal pada memelihara pendengarnya dan segala anggotanya sebelum ditanya daripadanya
pada hari kiamat. Jadi kita ni sebagai hamba Allah yang dikurniakan Allah Ta'ala akan telinga sebagai pendengar ni, kita kena sungguh-sungguh jaga. Kalaulah kita orang yang berakal ni, kita kena pelihara, jaga sungguh-sungguh pendengaran kita ni, dan juga segala anggota kita lain, mata, kaki dan sebagainya, sebelum ditanya daripadanya pada hari kiamat. Sebelum ditanya daripadanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari kiamat. Kerana apa? Telah berfirman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman. Allah Ta'ala bagi mata, Allah bagi telinga ni, hati kita ni, Allah Ta'ala kata apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kulla ulaika kana anhu mas'ula. Artinya bahawasanya pendengar dan pelihat dan hati sekalian itu akan ditanya daripadanya pada hari kiamat. Bukan saja-saja free Allah bagi ni tuan-tuan, mata, telinga kita, hati kita. Hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan soal. Ulaika kana anhu mas'ula, akan ditanya oleh Allah, disiasat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku bagi mata kamu tengok ke mana, guna untuk buat apa. Aku bagi telinga kamu dengar apa, dengar lagu, dengar muzik ke dengar apa. Hati kamu duduk berimajinasi ikut mana. Semua Allah Ta'ala tahu. Ya'lamus sir. Allah ya'lamus sir wa akhfa. Dialah zat Allah, bermula zat Allah itu yang mengetahui sir. Perkara yang sir, yang tersembunyi, wa akhfa, dan yang lebih tersembunyi. Mufti Syafi'i Al-Usmani rahimahullah ta'ala, dia menaskilkan sir itu adalah perkara yang tersembunyi dalam hati kita, Allah tahu. Sekarang yang tersedik dalam hati tuan-tuan, ustaz ni bila nak berhenti ni contoh, itu Allah Ta'ala tahu. Dan wa akhfa, yang lebih tersembunyi apa? Yang akan tersedik lepas ni, 2 minit lepas ni, 2 jam lepas ni, 2 tahun lepas ni, itu pun Allah tahu. 2 jam lepas ni contoh, lepas ni nak pergi cari mi celuk ke apa ke, nak pergi cari mi tarik ke contoh, itu pun Allah dah tahu. Ya'lamus sir wa akhfa. Penglihat dan hati sekalian itu akan ditanya daripadanya pada hari kiamat. Jadi semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari kiamat. Allah Ta'ala bukan bagi free-free saja, semuanya akan disoal nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malah nikmat kita minum air sejuk ni, air kosong ni pun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada sahabat, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sahabat tanya, walaupun air sejuk ni, walaupun kami minum dalam keadaan darurat, dalam keadaan perang kan, minum pun tak berapa nak tenang sangat, minum keadaan cepat-cepat dalam keadaan perang, itu akan ditanya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu semua akan disoal. Nikmat akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-halalu hisab wal azabu iqab. Nikmat yang halal akan dihisab, nikmat yang haram akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi taufik pada kita untuk mengelakkan daripada melakukan kufur nikmat tadi. Allah bagi mata guna kot lain, Allah bagi telinga guna kot lain. Mudah Allah Ta'ala bagi taufik dan hidayah kepada kita untuk gunakan segala nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baik nikmat mata, telinga, apa saja fizikal kita, dalam mengingati dan dalam mempersiapkan diri untuk kita satu hari nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bertepatan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik adalah orang yang dapat kontrol nafsu dia dan dia buat persiapan untuk menghadapi hari kematian dia. Wallahu ta'ala alam wa ilmuhu atam. Allahumma lakal hamd kama anta ahlu, fa salli ala sayyidina Muhammadin kama anta ahlu, wa fa'al bina ma anta ahlu, fa innaka anta ahlu taqwa wal maghfirah. اللهم فقهنا في الدين وعلم التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. رب زدنا علما، رب زدنا علما، رزقنا فهما. اللهم طهر قلوبنا عن معصيتك، اللهم طهر قلوبنا عن سيئتك. صلى الله تعالى سيدنا حبيبنا وشفينا وذكرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى سيدنا حبيبه كريم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم.